yang mungkin tertanya-tanya macam mana sebenarnya kita nak get ready, macam mana kita nak menyiapkan diri kita ni untuk menjadi yang lebih baik dalam tahun 2021. Okay, mungkin ada yang tertanya sekarang ni tengah bermasalah sebab baru diberhentikan kerja dan sebagainya, nak susun balik kewangan, nak susun balik kehidupan kita. So insyaAllah dengan adanya sesi malam ni, perkongsian daripada Tuan Irman Taib tu, kita dapat belajar daripada beliau macam mana sebenarnya kita boleh bangkit, macam mana sebenarnya kita boleh menggunakan peluang yang ada ni untuk kita menyusun kembali, menyusun balik kewangan kita, supaya insyaAllah end of the day nanti kita boleh berjaya memiliki hartanah, khususnya bagi mereka yang ingin membeli hartanah pertama lah. So bila kewangan dah cantik, semua benda dah okey, barulah kita mengorak langkah untuk memiliki hartanah pertama kita lah. Okay, so itu antara apa yang bakal dikupas oleh Tuan Irman, dan saya tak nak ambil masa tuan-tuan puan lama, sebab sesi kita ni insyaAllah kita akan berada secara live ni mungkin dalam lebih kurang cukup 30 ke 45 minit lah. So dan saya akan buka juga sesi untuk soal jawab. Sekiranya tuan-tuan puan ada apa-apa pertanyaan, mungkin tuan-tuan puan boleh simpan di hujung rancangan ni nanti. InsyaAllah kita akan buka untuk sesi soal jawab. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh masukkan di ruangan komen dan saya akan utarakan ataupun keluarkan soalan tuan-tuan puan tu di skrin tuan-tuan puan semua untuk kita sama-sama membacanya. Okay? Dan dalam masa yang sama saya nak ingatkan petang tadi saya dah war-warkan berkenaan dengan kontes. Malam ni siapa penonton-penonton yang bertuah yang follow page Johor Land, dan dalam masa yang sama dia dah bantu untuk sharekan. Kena sharekan dululah rancangan ni, kena sharekan dulu pada kawan-kawan yang lain. Kita tarik seberapa ramai lagi kawan-kawan kita yang ada kat luar sana tu untuk join kita bersiaran secara live malam ni. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan puan dikehendaki untuk tag, kena tagkan nama kawan-kawan supaya ramai lagi kawan-kawan kita yang kat luar sana tu tahu berkenaan siaran live ni, dan mereka juga boleh turut serta. Jadi pemenang akan menerima hadiah yang cukup lumayan sebenarnya. Penganjur kita pihak Johor Land cukup bermurah hati untuk menyediakan hadiah berupa voucher. Apa voucher ni tu nanti tuan-tuan puan boleh tahu sendirilah. Okey, ada 5 pemenang yang kita cari malam ni. Jadi jumlah tag yang paling banyak, yang paling banyak itulah yang akan dikira sebagai pemenang, dan 5 orang bertuah tadi tu akan menerima voucher sumbangan penganjur kita Johor Land. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada Johor Land atas jemputan ini. Saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Johor Land kerana memberi peluang kepada saya dan juga Tuan Irman untuk bersiaran secara live pada malam ni. Jadi untuk tidak membuang masa, saya mempersilakan sahabat saya, muallim saya yang memang saya dah tunggu lama dah nak panggil beliau ni, tapi malam ni baru bersempatan nak jumpa dengan Tuan Irman. Malam ni baru bersempatan untuk saya bawa dia bersiaran secara live dengan tuan-tuan puan semua. Jadi saya persilakan Tuan Irman Taib untuk bersama-sama dengan kita pada malam ni. Apa khabar Tuan Irman? Ya, Assalamualaikum. Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. Sihat ke Tuan? Sihat, Alhamdulillah. Dia Okay. makin sihat, dah tak muat skrin dah kata. Okey, kita buka skrin yang besar sikit lah macam ni. Dia baru nampak sikit lah kan. Kita compress kan. Okay, skrin macam ni baru nampak jelas sikit lah. Okay, sebelum diorang nak dengar Tuan Irman bagi sharing pada malam ni, jadi apalah salahnya kalau kita bertaaruf sekejap. Yang kita bertaaruf dulu dengan Tuan Irman, kita nak kenal lah sebenarnya nama empunya diri Tuan Irman Taib ni. Okey, berasal daripada mana, sekarang ni tinggal kat mana, berapa orang cahaya mata, berapa orang suri rumah, manalah tu lebih daripada satu kan. Silakan Tuan Irman, bertaaruf dulu. So, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada Tuan moderator, sahabat saya, muallim, Tuan Guru saya juga iaitu Coach Isaac kita. Terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Johor Land kerana sudi untuk menjemput saya memberikan sedikit sharing pada malam ini, iaitu berkisarkan tentang kewangan dan hartanah, iaitu 2 kisaran berkaitan yang sangat highly related lah dengan apa yang kita bakal belajar malam ni. So Tuan Isaac, saya buka slide terus ke ataupun sekadar untuk beri tak apa Tuan Irman taruh dulu bagi apa ni kenalkan taruh dulu. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan puan, nama saya Irman Taib. Kalau dalam Facebook, Telegram dan sebagainya, nama saya dikenali sama juga, Irman Taib.
Saya berasal daripada Ampang Jaya, Selangor. Sudah berkahwin dan mempunyai 5 orang cahaya mata dan kini sedang menetap di Ceras, di Alam Damai Ceras. So saya merupakan seorang principal registered estate agent di IQI Realty Senang Berhad. Formerly dulu kami sebagai sebuah agensi iReal Property Senang Berhad. So recently yang terbaru ni kami merge dengan agensi yang lebih besar yang dikenali sebagai IQI Realty Senang Berhad. So kami merge dan saya merupakan salah seorang principal di sana. Masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan, saya juga merupakan seorang CEO iReal Academy Senang Berhad, iaitu satu akademi, satu corporate company yang menyediakan banyak education tentang kewangan dan hartanah. Dan terakhir sekali, saya merupakan seorang pelelong berlesen negeri Selangor dan merupakan seorang certified Islamic financial planner. Tengok tu dia punya mukadimah tu panjang lebar Tuan Irman punya taruh tu kan. So memang Tuan Irman memang orang yang berkelayakan untuk bercakap tentang kewangan dan hartanah pada malam ni. Okay, jadi untuk tidak membuang masa, saya mempersilakan Tuan Irman untuk menyampaikan sedikit ilmu kepada kita semua supaya kita dapat ambil sedikit sebanyak pengajaran ataupun makluman daripada apa yang Tuan Irman ingin sampaikan. Silakan Tuan Irman. Okey. So alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak lagi sekali lagi kepada Tuan Coach Isaac kita, dan selamat datang pada tuan-tuan dan puan. InsyaAllah apa yang saya telah susunkan sedikit perkongsian tentang kaitan rapat, iaitu kewangan, persediaan kewangan kita dan juga bagaimana kita mula menyusun kewangan tersebut dalam kesesuaian untuk mula melabur dalam hartanah. Melabur ni kita melihat dari sudut yang mana ia adalah satu proses pembelian, sama ada matlamatnya membeli untuk duduk sendiri atau membeli sebagai satu instrumen pelaburan yang kita jana pendapatan daripadanya. Sama ada dalam bentuk cash flow ataupun dalam bentuk flipping, maksudnya kita beli sekarang dan jual kemudian. So semuanya asasnya 3 pilihan tersebut dia bawa balik kepada pelaburan hartanah juga, walaupun membeli tersebut untuk duduk sendiri. Baik, so tadi saya tertarik bagaimana Tuan Isaac mulakan dalam suasana semasa. Iaitu satu suasana yang betul-betul menguji semua spektrum kehidupan. Lagi-lagi daripada sudut makroekonomi kita sendiri. Kita kali ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selalu saya mulakan sesi sharing dengan bagaimana kita melihat suasana semasa ni adalah satu suasana yang betul menguji kehebatan seorang individu berfikir, menguji kehebatan kesabaran seorang individu untuk berfikir secara kreatif dan sebagainya, because ini adalah satu situasi yang tidak pernah berlaku dalam memori siapa-siapa pun, maupun dari peringkat individu keluarga kita dan sampailah ke peringkat government dan malahan di peringkat dunia pun. Yang mana kita melihat kita telah diuji, Allah Ta'ala mengizinkan satu hambanya, makhluknya yang tak nampak yang dikenali sebagai COVID-19. Kedatangan dia tu pada awalnya dan sampai sekarang kita lihatkan strategi yang kita guna ni belum lagi kita boleh katakan satu kemenangan yang bergaya lah kita hadapinya. Kita still dalam keadaan masih lagi at war lagi kita katakan Tuan Isaac kan. So kita lihatkan dia datang dalam 2 gandingan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihatkan sebagai sebuah negara Malaysia. Malaysia telah melalui banyak fasa recession. We are looking at, kita melihat pada waktu 1998, kemudian masa tu Asian Financial Crisis, kemudian the Global Financial Crisis pada Global Economic Crisis pada 2008. Maksudnya at least kita dah 2 round lalu recession. So somehow government kita ada dia punya fiscal monetary policy bagaimana untuk handle recession yang seterusnya yang dijangkakan berlaku dalam 2019-2020. Dipanggil sebagai economic cycle tersebutlah. Namun kali ni Tuan Isaac dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihatkan satu gandingan yang tak ada siapa sangka dan ramai di antara kita underestimate kebolehannya, iaitu kali ni dia datang dalam 2 gandingan, iaitu The Recession Army dan juga The Invisible Army. Satu gandingan yang tak pernah berlaku dalam memori ekonomi mana-mana negara pun. So kalau kita lihatkan sampai sekarang, kita lihat impact dia, dan masuk yang terkini kita lihat bagaimana impactnya kepada individu yang kalaulah dalam keadaan yang rakan-rakan saudara mara kita dekat pantai timur sekarang kan, memang kita doakan sangatlah Allah berikan kesabaran, ketenangan dan jalan keluar yang terbaik untuk mereka kan. Dalam keadaan PKP, dalam keadaan pendapatan yang terjejas, dalam keadaan COVID, lepas tu dalam keadaan yang banjir pula. Itu satu kombinasi yang cukup hebat lah kalau kita lihatkan dalam ujian satu-satu kehidupan itu. Jadi apa yang saya nak bawakan hari ini tuan-tuan puan-puan, iaitu kita nak lihat dari sudut kebanyakan orang. Ada, kita setuju dan kita terima dan kita mengaku yang ada setengah individu yang masih lagi bergaya dalam situasi semasa ni. Maksudnya pendapatannya steady, bisnesnya steady, tapi secara jumhur, secara persentage yang besar kita lihat ramai sangat yang sekarang sedang terkesan. Sebab tu saya dah sediakan sesuatu bagaimana kita boleh kemaskan kewangan kita dalam suasana semasa ini.
So dengan itu mohon izin Tuan Isaac untuk saya kongsikan ini. Tuan Isaac kena allow saya punya share. Sekejap Boleh. Saya dah cuba nak tekan dia ada. Tuan Isaac pilih yang apa, yang gambar kita berdua belah kiri. Itu gambar besar. Ambil gambar. Okay. Sekejap yang ni gambar. Okey cantik. Okay. Sorry. Silakan. Nanti kan dengar suara saya je. Saya confirm kalau saya tengah sharing tu nampak gambar Coach Isaac kita rasa sejuk sikit lah, rasa tenang sikit lah. So terima kasih Tuan Isaac sekali lagi. So izinkan saya tuan-tuan puan, ini sedikit sinopsis kepengenalan tentang diri saya. Saya mempunyai Masters in Business Administration dan seperti saya sebutkan tadi lah, saya merupakan Principal di IQ IRT dan saya merupakan CEO di Ariel Academy, seorang pelelong Malaysia Negeri Selangor dan juga merupakan seorang Certified Islamic Financial Planner. So apa yang saya sediakan hari ini, perkongsian saya pada malam ini dengan peluang yang dijemput oleh Johor Land Berhad ini menjadikan sesuatu peluang untuk beritahu pada tuan-tuan puan bagaimana kita nak tenang dan menyusun kewangan kita dengan baik dengan semasa. Okey, pada first round ini saya akan kongsikan pada tuan-tuan puan apa yang dinamakan sebagai strategi pengurusan kewangan. Kerana apa? Kenapa strategi ini penting sekarang? Lagi-lagi dalam suasana semasa. Yang kita lihat spektrum kehidupan diuji daripada semua sudut. Mahu daripada sudut ekonomi, mahu daripada sudut pendapatan, mahu dari sudut kita panggil sebagai dari segi kebahagiaan keluarga, semua sekarang diuji hebat. Kerana kebahagiaan keluarga tu kalau foundation dia strong, insya-Allah semua everything will be okay. Macam itulah. Kalau keluarga tersebut foundation dia strong, foundation dia apa? Ekonomi dia. Pendapatan steady, pembelanjaan apa kita nak susun pun senang, adik-beradik pun semua harmoni, pasal apa kita boleh bantu, apa tak kan? Kerana foundationnya strong. So sekarang ni diuji hebat dengan suasana semasa sekarang ni. Kita boleh lihat bagaimana data-data sekarang ni, kita lihat Tuan Isaac kita lihat bagaimana banyak institusi keluarga sekarang ni yang retak, yang sampai peringkat terpaksa berpisah apa semua, kerana asasnya bukan kerana tidak persefahaman dan sebagainya, kerana asasnya foundation ekonomi tu dah tidak kukuh lagi, dah tidak strong. Kebanyakan yang bermasalah tu sebab kewangan dia tak kukuh lah. Ya, berbalik kepada keadaan kewangan tu. Kalau kewangan okey, so bahagia semua pun timbul dengan tenang lepas tu kan. Pasal apa? Betul. Tak ada apa yang nak dibimbangkan kan. Jadi bercakap pun semua cakap baik-baik. Sama adik-beradik pun semua harmoni, tak kan? Kerana foundationnya strong. Dan terbaru ini untuk pengetahuan tuan-tuan puan, siapa yang follow artikel, berita, kajian dan sebagainya, saya suka kaji bagaimana keadaan kewangan semasa masyarakat. Dengan semasa ni kan kita lihat tekanan yang cukup hebat lah daripada semua sudut itu. So data daripada Polis Diraja Malaysia, seramai lebih kurang 288 orang semenjak 18 Mac 2020 telah bunuh diri kerana tekanan kewangan tersebut. Mana? Maksudnya kalau kita ambil data tu, kita bahagikan dengan berapa hari, dia average dia jatuh dalam 2 orang sehari akan bunuh diri kerana tekanan kewangan. Dia bukan bunuh diri asasnya kerana dia tak suka kehidupan ni, tidak. Asasnya berbalik kepada foundation utama iaitu keadaan kewangan dia. Sebab tu apa yang saya bakal kongsi ni tuan-tuan puan-puan, secara panduan bagaimana kita untuk kemaskan kedudukan kewangan masing-masing. Dia memang something yang saya sediakan khas yang sesuai dengan semua yang join kita punya sharing malam ni. Okey, apabila apa-apa berlaku tuan-tuan puan, kita rasakan yang kewangan kita dah macam tak stabil. Kita boleh sense kita boleh lihat simptom-simptom dia. Dia macam kita tak sihat lah Tuan Isaac kan. Bila kita rasakan tiba-tiba ada bintik-bintik naik dekat badan, tiba-tiba kita pegang dahi kita rasa panas, tiba-tiba batuk, sesemua kan. Maksudnya kita ada simptom, cuma kita tak tahu apa penyakit yang kita ada. So apa kita akan buat? Biasanya kita akan pergi jumpa doktor untuk buat medical check up. Kalau asas medical check up, doktor pakai dia punya yang bubur kat telinga tu, dia check lah. Stetoskop tu kan. Dia pun dia check paru-paru apa semua, okey, awak ni adakah hak dalam awak punya tekak kan. Awak ni kena macam-macam lah disebutkan dekat situ kan. Okey, saya bagi ubat. Why? Itu dinamakan medical check up. Bila kita buat medical check up, maka kita boleh kenal pasti keadaan kesihatan kita ketika itu. Kena pula dalam keadaan medical check up biasa tak boleh. Dia kena pergi sampai peringkat kena ambil darah, test. Kemudian sampai peringkat nak tengok ada kanser ke tak, buat CT scan sebagainya kan. Okey, simulation yang sama Tuan Isaac. Kita lihat simptom-simptom kewangan kita. Tak kala kita rasakan kita punya belanja, kita punya duit tu makin kurang,
kita lihatkan macam mana duit pergi baru 15 bulan dah tak ada dah akaun kan. Dalam akaun kosong ni ada orang curi ke kata kita kan? Tak ada orang curi tuan-tuan dan puan. Pasal apa dalam kewangan ni semuanya jelas. Setiap RM1 masuk adalah laluan RM1 yang keluar. So that's why bila kita nampak simptom-simptom tersebut ada dalam keadaan kita kita rasakan yang kewangan kita dah mula sempit, poket kita pun dah rasa macam tak berapa ada duit. Berat poket kita tapi penuh dengan shilling. Kemudian kita rasakan kedudukan kewangan kita 5 tahun lepas dengan sekarang pun macam sama je kan, tak ada apa-apa beza pun, tak ada peningkatan pendapatan atau kekayaan dan sebagainya. Dari situ apa kita kena buat? Kita namakan sebagai financial diagnose. Kita buat diagnose kewangan. Kejap lagi Tuan Aizat saya sharekan macam mana nak buat diagnose kewangan. So bila kita dah diagnose, kita dah buat financial diagnose, apa namanya? Kita mula kenal pasti apa yang dinamakan sebagai financial bleeding ataupun kita sebutkan financial damages. Kita boleh kenal pasti masing-masing tuan-tuan dan puan. Ini bukan bercerita sebagai something yang bukan tak ada kena-mengena dengan kita. Berbalik kepada individu, semua orang boleh buat ni. Iaitu dia duduk, dia tengok. Apa nak tengok kejap lagi saya ajarkan. Cuma secara asasnya ini laluan dia, strategi kita. So bila kita dah kenal pasti tuan-tuan dan puan, kecederaan kewangan yang berlaku, financial damages, financial bleeding yang berlaku, maka kita pun mula mencari ubat-ubat kewangan yang sesuai. Kalau kita batuk, kita cari ubat batuk. Kalau sesama, ubat sesama. Kalau demam, kita tahu ubat dia. Sama juga dalam kewangan. Semua tu boleh kita ubati. Kerana apa? Dalam hidup ni tuan-tuan dan puan, semua penyakit ada ubatnya kecuali mati. Okey, so bila kita dah jumpa, dia dinamakan sebagai financial remedy. Maksudnya perubatan kewangan kita dah jumpa, maka kita pun baik pulih lah. Okey, sekarang ni di sini Tuan Aizat yang biasanya menjadi dilema seorang individu. Dia tahu dia tak sihat dari segi kewangan. Dia tahu apa ubat yang patut buat. Namun persoalannya sekarang ni dia nak makan ke tidak ubat tersebut. Itu yang selalu menjadi dilema mana-mana individu yang tidak serius dalam nak membetulkan kewangan dia. Because why? Sampai peringkat dia rasakan tak payahlah semua ni, nak ubah hutang lah, nak tutup sana lah, nak adjust. Buat pening je, apa adalah. Itu dipanggil hidup by default. Bila tuan-tuan sama macam apa ni lah, apa COVID-19 punya apa tu ubat ni kan, kita punya vaksin ni kan, ada yang kata tak payah ambil, ada yang kata tak perlu kan. itu penyakit yang melibatkan virus lah, yang lebih hebat lah kan. So dalam keadaan ni Tuan Aizat, dia something yang kadang-kadang ubatnya simple je pun. Kalau kita ambil dari segi medical tu mungkin 2 biji pil je pun, tapi dalam kewangan dia sama juga. Kadang-kadang kita minta dia untuk, okey tuan boleh tak tutup akaun ni, contoh kita lihat financial bleeding yang berlaku itu kerana maybe dia punya langganan internetnya terlalu tinggi. Boleh tak kita tukar kepada data biasa dulu? Dia rasakan macam dia kena cabut keselesaan tersebut. Jadi dia rasakan macam tak apalah, seadanya lah. So di sini bila kita decide yang kita akan hidup seadanya, ikutlah waktu ada duit belanja, tak ada duit duduk diam-diam, tak ada sangat kita berhutang, bila ada duit besok bayar balik, agak tak ada duit duduk diam-diam. Faham tak kan? Itu dinamakan apa tuan-tuan puan? Kehidupan by default, seadanya. Kalau kita lihatkan, sebab tu kita fair, kita mengatakan sebab apa hidup kita tidak progress dari segi kewangan. Tidak ada aset pun bertambah dalam kehidupan kita. Tak ada pun cabang-cabang pendapatan yang kita wujudkan. Kerana apa? Kita yang decide untuk hidup dalam kehidupan yang sebegitu. Namun saya tengok ramai dah Tuan Aizat kalau dia pilih je nak buat taktikal kewangan, ubat-ubat kewangan ini, maka sedikit sebanyak impak penambahbaikan dalam kedudukan kewangan semasa dia dapat dirasai. Okey, bila dah baik pulih kecederaan, maksudnya everything dah okey, maksudnya disiplin kewangan semua dah susun, kan kita dah mula ada menyimpan. Maksudnya sebelum ni bleeding sampai peringkat kita buat sikit taktikal tu dah boleh peringkat boleh menyimpan. Okey, sebelum kita keluar dan mula membina kekayaan, mula untuk melabur dan sebagainya, first thing kita pasakkan ke kuda kita kemaskan kita punya foundation dengan ambil perlindungan yang betul. Because kita tak tahu pagi besok kita ada nyawa lagi ke tidak ke, tak tahu. Kejap lagi pukul 10 pun belum tentu kan kita nak kata kan. So ini berkait rapat dengan medical card, family takaful dan sebagainya. Ini sebagai strategi lah, asas strategi. Okey, bila semua dah ready tuan-tuan puan, semua in order, kita katakan dalam susunan yang betul, barulah kita melihat kewangan kita dah stabil, semua okey, disiplin dah okey, mana yang keborosan yang dulu, perangai attitude kewangan kita yang dulu kita dah buang. Because benda dah sejarah pun, dia tidak akan membentuk apa yang dinamakan masa depan kita. Hari ini akan membentuk masa depan kita. So bila kewangan kita dah stabil, mula kita lihat platform-platform bina kekayaan yang terdiri daripada pelbagai platform. Yang kita lihat sini, saya boleh bawakan sebagai 5 contoh je lah.
hartanah, saham, buat bisnes sendiri, unit trust, iDeposit, sebagainya. Ini tuan-tuan puan-puan kita lihatkan sebagai platform-platform yang boleh membantu kita bina kekayaan. Kita setuju tuan-tuan puan-puan, betul kita ada pendapatan bulanan daripada pendapatan gaji kita tu. Kita bekerja kan? Tapi kita lihat lepas bertahun-tahun bekerja, gaji tersebut sesuai dengan perbelanjaan bulanan kita. Kita akan adjust perbelanjaan keluarga kita sesuai dengan pendapatan tersebut. Kalau ada lebihan, kita buat simpanan, maka itulah baru kekayaan terbina. Tapi refleksinya, maksudnya signifikannya terlalu rendah. Yelah berapa sangat Tuan Isaac kita boleh simpan? 500,000, kalau 12 bulan baru 12,000. Kekayaan terbina, kekayaan meningkat juga tapi pada kadar RM12,000. Namun nak tak nak tuan-tuan puan, sekiranya kita nak gandakan kekayaan tersebut, nak bina kekayaan yang multiply-nya lebih besar, nak tak nak kita kena pilih satu jalan, iaitu apa yang dinamakan sebagai pelaburan. Dekat sini saya tidak bias dengan mana-mana platform sekalipun. Kerana apa? Pelaburan ni tuan-tuan perempuan, dia juga adalah seorang hamba, satu hamba. Apa maksudnya? Bila dia hamba, dia ada dua benda. Dia ada kelebihan tersendiri dan dia ada kelemahan tersendiri. Hartanah ada kelebihan dia, ada kelemahan dia, ada cabaran dia, saham dan sebagainya. Apa penting yang kita kena tahu ialah setiap ilmu yang dia perlu digandingkan dalam platform tersebut. Apa asasnya? Nak main hartanah, apa kena mahir? Apa kena belajar? Buku apa kena baca? Nak mentor dengan siapa yang biasa buat? Dekat situlah taktikal yang kita kena buat. So dekat situlah baru kita lihat kita mula membina kekayaan dan kita boleh measure. Kita boleh ukur kedudukan kewangan kita 2019, kedudukan kewangan kita 2020 dan seterusnya. Benda ini adalah sesuatu yang bukan magic, something yang saya akan sharekan kejap lagi. Okey Tuan Aizat, kalau saya terlajak masa ke apa semua, bagi tahu Tuan Aizat, saya excited. Apa malam ni kita all out, tak ada masalah. Boleh je. Okey. Teruskan. Tuan-tuan okey ke? Kalau semua okey, alhamdulillah. Okey, saya teruskan lah. Kalau rasa dah mengantuk ke sebagainya, bagi tahulah. Okay. Saya takut saya over excited. Banyak benda nak share pasal kewangan dan juga pelaburan ni. So saya cuba untuk dalam masa yang diberikan ni lah. Orang pun excited nak dengar ni Tuan Iman. Okay, thank you. Terima kasih banyak tuan-tuan puan. Saya harap dengan peluang bersama jemputan daripada Johor Land Berhad ni menjadikan something yang tuan-tuan puan-puan ada impact positif. Dapat belajar 10 sen, 20 sen pun tak apalah, something lah malam ni kan. Okay. So kita pun dapatlah bina kekayaan. Daripada situ, nak tak nak kita kena terima. So berbalik pada tadi, apa pesanan saya setakat ini ialah kita tuan-tuan puan kena paksa diri. Kita dah setuju. Kita dah try buktikan. Kita bekerja sahaja dengan pendapatan tersebut, bina kekayaan ke tidak. Dekat sini kita lihat. Kita punya keadaan kewangan tu masih lagi lebih kurang sama beberapa tahun lepas. Maka nak tak nak tuan-tuan puan, bagi mereka yang mungkin tak selesa nak belajar ke sebagainya, maka sukar kalau kita nak membina kekayaan dengan platform-platform ini. Kerana apa? Untuk memulakan langkah dalam platform-platform ini, dia mulakan dengan satu langkah yang cukup besar, iaitu ilmu. Kalau tidak, salah masuk dengan emosi, duit tak berapa nak ada, salah langkah, taktikal salah, semua salah, apa benda kita tanya pun semua salah. At the end, asalnya duit yang kita kumpul bertahun-tahun tu boleh hilang. Sebab tu Tuan Isaac, kita lihat bagaimana skim cepat kaya bertahun-tahun daripada zaman Pak Man Taylor dulu, kalau katakanlah dulu kan, zaman-zaman dulu punya cerita, kenapa dia sentiasa relevan sampai sekarang? Bukan maksud relevan maksudnya apa tidak, kenapa dia masih lagi orang masih kena juga? Dalam keadaan dah banyak sejarah dah tentang skim cepat kaya dan sebagainya kan. Dan dia jelma dalam pelbagai rupa. Dia jelma dalam investment online, dia jelma dalam bentuk multi level, dia jelma dalam bentuk jualan barang, dia jelma dalam investment pelaburan yang besar, website, emas sebagainya. Kenapa masih kena? Kerana Tuan Isaac dia menyentuh dua benda yang memang susah nak buang dalam diri masing-masing. Apa dia? Dia pegang dua benda ni. Dia punya taktikal, dia pegang dua ni berpuluh-puluh tahun. Ini hasil kajian Tuan Isaac hasil kajian yang dilakukan untuk kaji. Kenapa orang masih lagi terpengaruh dengan skim cepat kaya? Dan kadang-kadang orang yang sama, dia baru je hilang duit. 50,000 sebagai contoh kan. Datang skim yang baru, masuk juga. Saya kata, kenapa berlaku lagi? Kenapa masuk lagi? Orang kata apa, kecederaan yang dulu pun tak hilang lagi. Orang kata apa, tak boleh nak padam. Kau dah masuk yang baru. So kajian pun telah dibuat. Okay, at the end kajian tu menyatakan findings yang paling saya nampak signifikan lah. Kenapa? Kerana skim cepat kaya ni dia bermain dengan taktikal emosi manusia dua ini. Iaitu dia touch dua ni, maka memang hilang pertimbangan. Walaupun dia seorang profesor, auditor dalam kewangan, dia pun boleh hilang pertimbangan.
Apa dia Tuan Isaac? Dia sentuh dua ni, iaitu speed dan juga greed. Nak cepat dan nak banyak. So kalau perasan taktikal ayat dan sebagainya, dia akan bermain dengan dua ni. Iaitu tuan-tuan dan puan, nak tak dalam sebulan saya bagi 300%. Apa tak? Sebulan 300%. Kita pada logik akal mula fikir, aku masuk ASB setahun 5% sebagai contoh kan. Ini sebulan 300%. Masya Allah. Allah nak bagi rezeki macam-macam cara. Nasib baik aku jumpa. Betul lah tu. Ya. Ya. Saya ada ramai tuan-tuan perempuan saya tengok. Ada satu tu dia siap tunjuk kat saya websitenya kan. Man, duit aku banyak man. Saya kata duit tu dalam skrin ni. Boleh masuk tak dalam poket kau? So the moment dia tanya, dia nak buat withdrawal apa semua, dekat situ dia baru perasan yang sebenarnya dia dah kena scam. Dia hanya permainan website saja. Okay, so itu pesanan-pesanan lah ya tuan-tuan puan, sabar. Sebab betul, bina kekayaan ni dia satu skim lambat kaya. Mana-mana platform pun saya tengok perniagaan lagilah melibatkan komitmen sebagainya kan. Kalau untuk pengetahuan tuan-tuan puan, mengikut kajian juga, apa ranking investment yang paling tinggi? Okey, kalau dari segi investment kita melibatkan pulangan yang namakan sebagai ROI, Return of Investment. Kalau mengikut kajian, yang paling tinggi nombor satu adalah perniagaan. Because why? Perniagaan ni boleh jana sampai 300-400%. Tapi dia menggunakan kita punya skill, komitmen dan sebagainya lah. Contoh, orang buat air, orang jual air, Tuan Isaac dekat pasar malam kan. Dia beli cordial, dia beli ais, dia beli balang lebih kurang semuanya dalam RM100. Satu balang tu Tuan Isaac, kadang-kadang dia boleh jana sampai RM300. So maksudnya 300% dia punya return. That's why yang nombor satu perniagaan. Nombor dua, hartanah. Nombor tiga, saham. So tuan-tuan perempuan mahirkan diri dalam 3 ranking ROI paling tinggi dalam pelaburan ni. Okay, so bina kekayaan. Alright. So dekat sini saya nak kongsikan juga dalam masa yang begini. Okay, so tadi tuan-tuan puan dah nampak, oh itu strategi untuk melihat keadaan semasa, kewangan semasa. Kita diagnose, kena pasti dan sebagainya. Okay, dekat sini saya nak ambil peluang juga untuk kongsikan 8 tiang perancangan kewangan. Apa-apa pun semua orang terlibat dengan 8 tiang ini. Tak boleh tidak, kita sedar atau tidak, nak belajar atau tidak, semua orang ada 8 tiang ni. Kalau disusun kemas 8 tiang ni, kita boleh katakan kedudukan kewangan dia stabil dan kemas. Apa dia 8 tiang perancangan kewangan? Iaitu ini. Satu keluarga Tuan Isaac dan juga tuan-tuan dan puan-puan semua, dia akan terlibat yang pertama sekali dia ada aliran tunai. Okay, kita bekerja, maka ada duit masuk, maka kita akan susun duit masuk tu dengan perbelanjaan, bayar hutang dan sebagainya. Itu namanya aliran tunai. So, kemudian net worth, kemudian dia bina simpanan, kemudian dia kena ambil perlindungan, kemudian dia buat pelaburan, dia panggil sebagai wealth building, maksudnya wealth creation. Dia membina kekayaan daripada pelaburan tersebut. Kemudian bila ada pelaburan, dia ada lebihan yang kita kena buat penyucian. Penyucian ni dalam dua sudut, iaitu daripada sudut agama kita bayar zakat, dari sudut undang-undang kita bayar cukai. Itu penyucian harta kita lah. Kemudian persaraan. So siapa yang kemas dan nampak kehidupan dia yang besok-besok kalau dah tak boleh bekerja, orang pun dah tak nak kat servis kita, tenaga kita pun dah kurang, kesihatan kita pun dah lemah. Dekat waktu tu apa kita nak buat? Yelah, takkan kita nak diam aja tu kan, sudah tentu kita nak hidup dalam remaining years tu dalam keadaan selesa. Itu dinamakan sebagai retirement planning. Seterusnya pengagihan. Pengagihan ni apa? Kita tidak boleh tidak dan wajib. Semua orang yang bernyawa pasti akan mati. So sebelum itu nak tak nak kita kena susun. Dengan harta yang kita kumpul dalam nyawa yang Allah Ta'ala beri peluang kehidupan ni, apa jadi kemudiannya bila kita tak ada? Ini berkait rapat dengan apa dia? Hibah, faraid, wasiat dan sebagainya. Okay? Inilah Tuan Isaac, 8 tiang perancangan kewangan. Dengan masa yang saya ada ni, saya cuba ambil yang asas yang paling penting yang saya harap dapat kongsikan pada malam ni. Okey. Tuan-tuan puan-puan, apabila kita nak buat financial check-up, kita akan semak 3 perkara ni saja. Okey. Barulah bila kita semak 3 tu, kedudukan semasa. Ini tuan-tuan puan-puan, satu ilmu yang applicable kepada semua orang yang ada pendapatan dan ada perbelanjaan. Kejap lagi saya tambah lagi, saya akan sharekan macam mana nak kira. Barulah kalau tuan-tuan perempuan dah kemas 3 perkara ini, barulah kita tengok sudut-sudut lain. Perlindungan, pelaburan, penyucian, persaraan dan pengagihan tu tadi. Okey. Saya nak start dengan begini. Tuan Isaac Tuan Isaac kena signal saya Tuan Isaac kalau saya dah kehabisan masa. Silakan terus. Tuan-tuan perempuan semua okey ke ni? Dengan sharing saya ni? Okey. Saya harap semua okey lah belajar sesuatu Okey, aliran tunai. Okey, ini kita start paling basic. Setiap individu keluarga maupun bujang ataupun berkahwin
akan melalui ini. Semua ada ni. Apa yang namakan aliran tunai. Aliran tunai ni apa man? Iaitu begini. Apabila kita bekerja, maka kita ada aliran duit masuk. Apa yang dinamakan sebagai cash inflow. Bila duit masuk, maka kita akan menyusun perbelanjaan sesuai dengan perbelanjaan gaji tersebut, dengan pendapatan tersebut. Dan kalau ada lebih kita simpan. Ini kita panggil normal kehidupan lah. Ada setengah orang kata simpanlah dulu baru belanja. Itu kemudian lah kita nak bagi tahu ini kehidupan normal. Maka tuan-tuan puan, ini adalah kehidupan by default. Teruskan macam itulah. Sebab tu tuan-tuan puan, kalau tak buat apa-apa dengan pendapatan kita, kalau kita tidak paksa diri untuk cari ilmu, pelaburan dan sebagainya, maka kita adalah satu kehidupan yang okey. Tak salah pun, tapi tak boleh nak berimpian untuk something yang orang kata apa, yang lebih selesa, lebih bagus dan sebagainya kan. Nak upgrade kenderaan sebagai contoh, nak upgrade rumah sebagainya, nak jadi orang yang membayar zakat yang banyak sebagai contoh, tak boleh lah, because kita adalah dalam keadaan pilihan kehidupan yang biasa. Ini satu. Jadi tuan-tuan puan, kita boleh susun ni berapa gaji masuk, kita boleh kenal pasti setiap RM1 yang keluar. Kejap lagi saya akan tunjukkan contoh template yang kita boleh buat tu. Okey, itu aliran tunai. Okey, sambung Okey, naik sikit satu darjah. Iaitu di mana seorang individu ini dia masuk gaji. Bila gaji dia masuk, dia belanja. Kemudian ada selitlah sikit dia buat simpanan. Pada bulan kedua, gaji dia masuk. Tapi dia beli rumah Tuan Isaac. Okey, the moment dia beli rumah, dan saya boleh katakan 99% semua dalam ni adalah beli rumah semua pakai facility daripada bank kan, tak ada beli cash kan. Macam Tuan Isaac lah, sebab tu saya sebut 99%. Saya dan tuan-tuan perempuan. Macam Tuan Isaac, kalau dia pergi tengok rumah, contoh dekat Pemaju, berapa satu ni? RM500,000. Bagi saya 3. Dia begitu kalau Tuan Isaac bungkus jangan ikat, gitu, kita pun pakai loan juga kan, dia bungkus ikat tepi, bila nak ambil lusa lah, dia macam tu. Macam kita tuan-tuan, orang biasa-biasa ni biasa, tak salah pun kehidupan ini. Okay, so bila start beli rumah, maka kita mula generate satu benda apa yang namakan sebagai net worth. Kita dah ada aset pertama kita yang mana ia datang dengan gandingan hutang yang tersendiri. Okay, kemudian kita belanja. Kan duit lebih tu kan kita buat belanja. Kan kita dah bayar hutang rumah, kita buat belanja. Gaji masuk, tengok bulan seterusnya beli kereta pula. Maka kita dah timbul aset yang kedua, diganding pula dengan hutang yang kedua, iaitu hutang kepada kenderaan tersebut. Kemudian ada yang wife kita tambah emas, sebagainya. The moment kita timbul aset-aset baru dalam keluarga kita, maka kita mula menambah kekayaan dari sudut net worth. Kejap lagi kita fahamkan lagi apa itu net worth. Okey, maka rumusannya Tuan Isaac, kita lihatkan yang mana dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita ini, kita berkait rapat dengan dua konsep ini, iaitu aliran tunai dan juga konsep net worth. Aliran tunai apa? Semua pendapatan kita dibandingkan dengan perbelanjaan kita. Okay, net worth ni apa pula man? Iaitu semua aset yang dalam pemilikan kita yang digandingkan dengan hutang-hutang semasa. Maka lebihan pada itu kita sebut sebagai net worth. Okey. Berapa net worth anda? Tuan-tuan puan-puan, saya nak share satu formula yang cukup relevan, cukup impactful dalam hidup tuan-tuan puan-puan sekarang. Bila tuan-tuan puan-puan mula faham apa itu net worth, lepas ini tuan-tuan puan-puan akan melihat individu di sekeliling kita secara berbeza. Dulu kita definasikan orang kaya sebagai orang yang ada kereta mewah. Kita definekan sebagai orang yang berpakaian cantik. Kita definekan sebagai orang pakai handphone hebat dan sebagainya lah. So dekat sini bila belajar net worth baru kita faham, rupanya ukuran kekayaan seorang individu adalah pada formula net worth. Betul, dia mempunyai kenderaan yang hebat. Contohlah kenderaan tu bernilai 200,000. Tapi hutangnya 195,000. Faham tak kan? So dekat situ berapa sebenarnya nilai kekayaannya? 5,000 sahaja. Kerana selebihnya adalah hutang. Boleh faham? Sebab tu formula net worth cukup senang tuan-tuan puan-puan, iaitu aset tolak dengan liability semasa kita, maka membentuk kedudukan kewangan semasa kita. Dalam erti kata lain, iaitu kedudukan kekayaan semasa kita. Kita boleh measure berapa kaya kita sekarang. Boleh, tak ada masalah. Dia bukan kira macam mana nak tahu saya kaya berapa sekarang, iaitu berapa biji kereta ada? 3, tak? Bukan. Kita kira daripada net worth tersebut, nilai bersih semasa semua aset yang kita ada tolak dengan hutang-hutang yang kita ada. Sebagai contoh begini Tuan Isaac. Okey, tuan-tuan. Contohnya begini, saya senaraikan semua aset yang saya ada. Contohnya macam ni, saya ada 2 biji rumah, rumah 1, rumah 2, saya ada kenderaan 1, kemudian saya ada simpanan 1 ASB 45,000. Maka jumlah aset semasa dalam tangan saya iaitu 530,000. Boleh? Senang?
Semua orang boleh buat. Itu saya kata kewangan ni insya-Allah kita rasakan macam dianya satu pembelajaran yang terlalu tinggi. Tidak. Bila faham konsep insya-Allah semua orang pun boleh susun dengan baik. Liability tuan-tuan puan, berapa hutang kita dengan aset-aset tersebut? Kalau hutang kita sekadar hutang dia tanpa aset, maka kita kena senaraikan jugalah. Personal loan, credit card, sebagainya kena senaraikan. Bila hutang, nama apa hutang? Kita wajib bayar. Maka sunnah besarnya apabila berhutang kita tulis. Tuliskan semua hutang dalam ruangan liability ni. Sebagai contoh, rumah satu 180,000 tu mana saya dapat Tuan Isaac? Iaitu daripada market value semasa rumah tersebut. Bukan harga saya beli, bukan harga saya jual. Adalah harga pasaran semasa rumah tersebut, 180,000. Rumah ini saya dah bertahun-tahun bayar, maka hutang dia dah berkurang, pokoknya dah berkurang jadi 45,000. Jadi kalau dirumuskan dekat sini, jumlah hutang semasa keluarga saya sebanyak RM210,000. Maka kalau ditolakkan 530, tolak 210, maka net worth semasa keluarga saya RM320,000. Maksudnya saya kata berapa kaya dah awak sekarang? Kekayaan saya sekarang adalah RM320,000. Itu bahasa yang betul kalau nak measure kekayaan. Maksudnya rumusannya tuan-tuan dan puan, kita melihat kalau apa-apa jadi dekat saya terpaksa liquidate. Maksudnya saya terpaksa jual aset-aset saya ni, berapa duit yang tinggal dalam tangan saya? Iaitu sebanyak RM320,000. Kalau saya tanya Tuan Isaac nak mulakan kehidupan balik RM300,000 dalam tangan, okey ke tak? Okey. Okey kan? Maksudnya begitu. So kebimbangan ialah sebab tu dia ada pengukuran tau tuan-tuan dan puan. Ini siapa dapat formula ni boleh lakut perlahan-lahan suami isteri duduk kira balik kan. Contohnya isteri tanya suami kan, bang cuba tengok balik bang, apa aset kita ada? Abang tu pun suami dia pun pelan-pelan pegang pen, tengok-tengok nak tulis apa, tak ada, yang tak ada aset pun, semua hutang. Maksudnya kita dah buat financial analysis tu, financial check up tersebut dan boleh, tak ada masalah pun. Bukanlah kata menunjukkan it's the end of the day, tidak. Maksudnya buatlah sesuatu bagaimana nak ubah benda tu. Okey, so panduan jumlah liability. Last kali tuan-tuan dan puan boleh lihat dekat sini, iaitu berapa panduan jumlah liability yang sesuai dengan kedudukan kewangan semasa kita. Dia ada satu formula ni namakan perbandingan dengan gaji setahun. Dekat sini Tuan Isaac, saya bawakan contoh seorang individu yang gaji 3,000 sebulan. Ini gaji-gaji kita lah tuan-tuan dan puan. Ini bukan gaji Tuan Isaac. Kalau Tuan Isaac dia tambah 20 depan tu sebulan. 3,000 sebulan. Kalau kali 12 Tuan Isaac, maka setahun pendapatan dia 36,000. Okey, so kita buat perbandingan. Ini formula dia lah, nak tengok okey tak banyak hutang aku semasa ni, adakah aku okey ke tak? Okey, perbandingan iaitu jumlah liability semasa tuan-tuan puan-puan. Tuan-tuan puan-puan bandingkan dengan gaji setahun. Sekiranya gandaan tersebut 3 tahun dan ke bawah, maka tuan-tuan puan-puan dalam keadaan statusnya okey. I can say that okey, tuan-tuan puan tak teruk, maksudnya okey kan. Tapi kalau gandaannya mula meningkat 4 ke 5 tahun, maka kena hati-hati. Kena mula melihat hutang mana sekarang ni yang jadi besar dan mengganggu kita punya kekayaan semasa. Dan seterusnya, kalau lebih daripada 5 tahun, maka ia menunjukkan ini adalah individu yang kritikal. Tuan Isaac, apabila saya jumpa individu, dia buat analisis, saya tengokkan dan sebagainya kan. Antara indikator utama saya boleh katakan dia ni ada masalah kewangan iaitu dengan perbandingan ini. Simple, orang kata apa, quick check lah. Kalau doktor tu dia pegang-pegang buat orang kata apa, blood pressure test kan, dia terus macam awak ni ada masalah besar ni kan. Faham tak? Dia terus cepat situ. Ini kita panggil quick check lah. Okay. Alright. So nak buat financial check up tak tuan-tuan puan? Dekat sini atas penghormatan dijemput oleh Johor Land dan moderatorkan oleh sahabat saya Tuan Isaac, saya berbesar hati nak sharekan tuan-tuan puan apa yang namakan sebagai template financial check up. Ini adalah satu template yang saya reka sendiri, saya buat sendiri hasil daripada ilmu dan pengalaman saya. Tuan-tuan puan ikut je apa yang saya minta maklumat dekat situ. So dia akan bentuk macam ni. Dari segi pendapatan, kemudian tuan-tuan puan isi di bahagian komitmen semasa, berapa bayar sebulan, berapa baki hutangnya, berapa nilai semasa aset tersebut. So sampai dekat sini, sampai peringkat Tuan Isaac dia akan generatekan setahun punya forecast. Kalau kita tak buat apa-apa, maka kehidupan kita for the next 12 months akan rupa macam ni lah. Berapa potensi simpanan dan sebagainya yang kita boleh buat. Dan sampai peringkat saya dah buatkan graf dan sebagainya, analisa tersebut, dan dia boleh bantu untuk measure net worth masing-masing. Kan mudah itu. Mungkin tuan-tuan perempuan nak mula menulis, nak start tu tak tahu nak start kat mana kan. So saya dah bagi 3-4 langkah lebih cepat lagi, iaitu dengan adanya template. Dan saya berbesar hati untuk kongsikan template ini secara percuma
kepada tuan-tuan puan-puan, cumanya boleh diambil di mana? Iaitu boleh ambil dalam Telegram saya. Tuan-tuan puan-puan buka Telegram, follow channel saya, Telegram Erman Taib. InsyaAllah dekat situ nanti. Saya kongsikan Telegram channel Tuan Erman kita ni Ya, boleh. Ni Ya. dia, link dia. Okey, terima kasih banyak. So tuan-tuan puan masuk dekat situ, nanti kejap lagi dah habis sharing kita ni, insyaAllah kejap lagi saya letakkan dia punya template Excel tersebut. Jadi tuan-tuan puan boleh download dekat laptop masing-masing dan mula isikan. Main-main dulu dengan benda tu, jadi tengok macam mana magic generate tu dia boleh buat. Alright? So Tuan Isaac, okey lagi ke? Itu Terima adalah kasih banyak-banyak atas perkongsian Tuan Erman, sanggup kongsikan template yang hebat tu, memudahkan urusan untuk kita mengira kita punya network dan sebagainya. Jadi itulah untuk malam ni sebenarnya banyak ilmu yang kita dapat daripada Tuan Erman. Dan end of the day sebenarnya bila kita cakap tentang kewangan dan hartanah, kenapa saya suka relatekan kewangan dan juga hartanah tu? Saya nampak sekarang ni kebanyakan daripada kita, bila kita nak beli rumah, kita tak check dulu financial kita punya diagnosis yang macam Tuan Erman sharekan tu, kan? So sebenarnya paling mustahak sekali sebelum kita nak beli rumah, sebelum kita nak beli apa-apa aset sekalipun, kita kena check dulu kita punya kita kena buat analisis ataupun analisa kewangan tu terlebih dahulu. That's why saya minta Tuan Erman kongsikan kepada kita macam mana sebenarnya kita nak dapatkan analisa kewangan tersebut, dan Tuan Erman dah berbesar hati kongsikan kepada kita semua teknik yang mana dia dah aplikasikan dalam Excel tadi tu, dan kita boleh dapatkan di Telegram channel beliau. Jadi lepas ni kita boleh join sama-sama lah dalam link Telegram yang saya dah sharekan tu, t.me/Erman Taib. So lepas ni insyaAllah kita boleh ambil template tadi tu dalam Telegram channel Tuan Erman. Cuma itulah saya nak minta Tuan Erman mungkin boleh kupas sikit lah. Selepas diorang dah dapat kenal pasti net worth diorang berapa sekarang ni, liability diorang berapa sekarang ni, macam mana diorang nak mengorak langkah untuk membina kekayaan dengan membeli hartanah pula selepas tu. Jadi mungkin Tuan Erman boleh sharekan tentang benda tu. Boleh, tak ada masalah. So bila satu segmen pertama, foundation kedudukan kewangan kita dah kemas, kita dah kenal pasti dan sebagainya. Sebab tu yang kita sebutkan strategi pengurusan kewangan tadi, iaitu kita mula untuk meninjau platform-platform pelaburan yang bina kekayaan. So dalam konteks kita malam ni, kita bercerita tentang pelaburan hartanah. Okay? So kalau itu soalannya Tuan Isaac, boleh saya sambung sikit, ada slide saya tentang panduan sedikit dalam prinsip kita nak melabur dalam hartanah. Silakan. Okey, dia ada sedikit prinsip lah. Saya dah prepare 3 prinsip hari ni berkait rapat dengan kewangan, kemudian prinsip-prinsip pelaburan tanah. So okey tuan-tuan puan, dah share screen ke? Oh dah, saya dah share dah pun. Okey. Okey tuan-tuan puan, ini antara persediaan tuan-tuan puan bila nak mula menyusun langkah. Maksudnya kita bila masuk langkah sini adalah langkah kekemasan langkah kita nak mula dalam pelaburan. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bagi tahu diri kita mula decide untuk aku nak start buat investment lah, tak boleh jadi macam ni dengan keadaan semasa ni, memang tak ke mana aku punya kewangan ni. Okey, bahagia, seronok hidup, tak ada masalah pun, tapi kita lihat kita kena mengaku yang tak ada apa-apa penjanaan, tidak ada apa peningkatan pun dalam kekayaan yang berlaku selagi kita tak mulakan sebarang investment. Okey, dalam konteks pelaburan hartanah, tuan-tuan dan puan, dekat malam ni saya nak ambil sedikit perkongsian peluang yang saya ada ni untuk saya berikan beberapa prinsip sebagai kekemasan persediaan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, prinsip dalam pelaburan hartanah ni something yang sebagai panduan lah. Ingat apa-apa, ingat balik pada prinsip-prinsip ini. Yang pertama sekali, selalu jelas dengan matlamat kita mulakan itu. Maksudnya, apa destinasi kita nak sampai. Dalam bahasa Inggeris ni dia ada saying yang kata always begin at the end. Maksudnya, kita tahu kenapa kita mulakan ni, apa direction yang kita nak capai. Barulah betul cara langkah kita menyusun untuk sampai ke destinasi tersebut. Kadang-kadang Tuan Isaac, kita lihat dulu apa matlamat yang ada. Okey, biasanya apabila kita lihat orang melabur dalam hartanah, dia ada 3 matlamat yang sesuai yang boleh disusun. Iaitu sama ada dia beli tersebut untuk duduk sendiri atau dia beli tersebut dengan intention sebagai pelaburan. Besok-besok bila harga hartanah naik, dia nak jual balik dan dia nak bina kekayaan daripada margin tersebut. Okay, yang ketiga iaitu somebody yang nak buat pelaburan hartanah tapi dia nak bina pendapatan bulanan.
apa yang dinamakan sebagai cash flow, iaitu rumah tersebut dia beli, dia sewakan, dia bayar sebulan kat bank 1,000 tapi sewaan dia dapat 1,500. Tuan-tuan dan puan-puan, 3 objektif ini tidak boleh datang dalam satu matlamat yang sama, tak boleh. Dia jadi bercelaru, dia jadi hasilnya pun berterabur. Because why? Kita kalau beli secara beli nak duduk sendiri, kita tak pergi dengan matematik, kita pergi dengan emosi. Faham tak Kita pergi tu kita tengok, oh ini dapurnya besar, oh yang ni menghadap matahari, oh yang ni best ni sekolah dekat, yang ni tengok bilik master bedroomnya ada 2 bilik air, sebagai contoh lah. So emosi tersebut yang bermain. Dan kata tak salah pun, kerana apa? Itulah matlamat orang melabur dalam keadaan nak duduk sendiri. Dia penting dengan kriteria semasanya. Tapi tuan-tuan puan-puan, the moment tuan-tuan puan-puan decide buat keputusan, saya beli rumah ni supaya saya boleh buat duit besok-besok. Dia ada prinsip-prinsip yang banyak bawah tu yang kita kena jaga. Kalau nak beli tuan-tuan puan, ini based on saya punya personal experience, kajian dan sebagainya. Dan Tuan Isaac boleh tambah lagi. Kalau saya tuan-tuan puan sebagai panduan, tak kala saya memilih untuk buat duit dalam keadaan pelaburan hartanah, saya biasa melihat kepada sektor rumah landed. Apa itu rumah landed? Itu rumah atas tanah. Tak kisahlah semi-D ke, teres ke, banglo ke, tapi yang paling famous dan mudah untuk saya cari buyer kemudian adalah rumah teres yang mendapat sambutan yang tinggi. Even daripada data yang dikeluarkan oleh National Property Information Center, NAPIC pun teres adalah yang popular, paling popular lah, yang diikuti oleh semi-D, banglo dan sebagainya. Setuju. Landed kan? Kenapa landed? Because landed ni dia berkait rapat dengan orang suka beli dan duduk. So kalau dalam keadaan tempat itu demand yang tinggi, ramai orang beli duduk, beli buat keluarga, bina generasi kat situ, maka dia menjadikan demand di kawasan itu meningkat. Bila ada demand meningkat dalam keadaan ramai tak jual, nak tak nak dia akan memaksa untuk dia punya kesefahaman demand dan supply itu menolak harganya untuk naik. Dekat situlah baru peluang kita namakan sebagai pelaburan buat duit daripada peningkatan capital appreciation yang berlaku. Tapi kalau tuan-tuan perempuan nak main cash flow, maksudnya bulan-bulan nak buat duit kan, tapi main landed, tak berapa sesuai. Kerana landed ni dia berkait rapat dengan sewaan yang rendah. Walaupun banglo, kita tak boleh expect sewaan yang terlalu tinggi berbanding dengan sewaan kawasan semasa. So biasanya sewaan katalah dapat paling tinggi 1,200, contohnya rumah teres kan. 1,200, kita bayar sebulan kat bank 1,500. Boleh bertahan ke tidak soalannya dengan tambahan 300 tersebut? Kalau boleh bertahan, besok-besok bila jual balik, dapat balik kita punya duit yang kita top up tersebut. So itu soalannya lah. Sebab tu saya tengok Tuan Isaac kadang-kadang orang salah langkah. Beli, saya tanya nak buat apa? Nak buat investment. Investment apa? Besok-besok nak jual balik. Berapa sebulan? RM3,000 dia bayar. Berapa kau boleh sewa? RM1,800. So steady tak nak sambung RM1,200. Oh tak ada mampu. Engkau tu saya jadi macam mana awak punya strategi ni? Banyak berlaku tuan-tuan puan. Kalau saya kata being fair, adil dalam presentation saya ni lah, ramai orang setuju, saya setuju. Ramai orang bina kekayaan dalam pelaburan tanah. Tapi sebaliknya pun ramai juga yang salah langkah dan hilang duit dalam pelaburan hartanah. Okay? So kalau nak buat cash flow, biasa dikaitkan dengan high rise. High rise ni apa tuan-tuan puan? Iaitu apartmen, kondominium dan sebagainya kan. Kerana apa? Penyewa-penyewa suka dalam fasiliti yang ada pada apartmen tersebut. Ada swimming pool, ada gym, ada surau, ada security. Jadi sewaan dekat sini lebih favourite berbanding dengan sewaan di landed. Okay? So prinsip kedua, ukur rumah di badan kewangan sendiri. Tuan-tuan perempuan, kita mungkin bekerja, ada rakan-rakan kerja kita kanan dan kiri. Kita dah bekerja dia bertahun-tahun tuan-tuan puan. Mungkin kita tahu kadar gaji dia, tapi kewangan dia tak sama dengan kita tuan-tuan puan. Apa maksudnya? Dia beli rumah apa belum tentu sesuai dengan apa yang kita nak beli. Dia bukan measurement dia tengok dia boleh beli, takkan aku tak boleh beli. Bukan begitu. Walaupun kita tahu lebih kurang berapa gaji dia kan. Tapi kewangan masing-masing hanya masing-masing sahaja yang tahu. Kewangan ni tuan-tuan, Tuan Isaac dan tuan-tuan puan, dia berkait rapat dengan ini, iaitu profil kewangan kita. Bila kita nak membeli rumah dalam bentuk loan dan sebagainya, maka dia berkait rapat dengan DSR, kekuatan keupayaan membayar hutang setiap bulan. Dalam bahasa banknya disebut sebagai DSR, Debt Service Ratio, yang biasanya 70% lah bank berikan. Maka kalau individu ini, Sulaiman ini, dalam keadaan gaji dia dapat, dia tak guna apa tak buat personal loan, tak beli kereta, tak buat kredit kad apa semua, dia beli rumah saja. Potensi Sulaiman untuk pergi. Soalannya Sulaiman, kalau awak guna habis 2,400 ni untuk bayar hutang tiap bulan, boleh makan tak? Boleh hidup tak 1,000 sebulan? Sulaiman kata okey, boleh.
1,000 tu lah untuk bagi duit mak ayah, 1,000 tu lah untuk maintenance kereta, 1,000 tu lah untuk bayar sebagainya kan. Boleh ke tak? Boleh. Boleh tak apalah. Kalau digunakan sepenuhnya, maka potensi Sulaiman 2,400 tadi kita buat anggaran berapa nilai rumah dia boleh beli dalam anggaran 490,000. Mana dapat man kali 200 ni? Ini kita ambil sebagai anggaran saja. Formula yang biasa kami gunakan. Okay? Pengukur lah, kayu pengukur. Sama juga sebaliknya. Kalau saya nak beli rumah 500,000, 490,000 berapa sebulan? So kalau di atas kali 200, bawah bagi 200. Maka sebulan dalam 2,450. Okay, so ini serius. So saya habiskan, saya terus pergi kepada prinsip ketiga lah. Ini dalam keadaan kalau keluarga lah Tuan Isaac, kita boleh lihat keluarga. Tuan-tuan perempuan kebanyakan ini ada suami, isteri sebagainya kan. Kita gabungkan sama juga, kita boleh ukur berapa kekuatan kita untuk melabur. So kalau dalam hartanah dia berkait rapat dengan potensi kebolehan membayar bulanan, hutang bulanan kita, iaitu DSR. So dekat sini katalah Sulaiman dan Masyitah sebagai suami isteri, berapa potensi dia boleh beli. Kalau dia boleh bayar dekat bank 4,200, potensi nilai rumah bukanlah sebiji mungkin kombinasi 3-4 biji ke 2 biji sebagainya bernilai 840,000. Okay? So ini contohlah kalau Sulaiman dan Masyitah, ini adalah contoh kehidupan biasa. Dia ada kereta, dia ada 2 biji rumah, ada personal loan, maka dia dah guna habislah ni Tuan Isaac, iaitu 4,200. Kalau Sulaiman dan Masyitah berkeinginan nak tambah hutang baru, jawapannya tak boleh. Bahasa bank dia sebut apa? Iaitu dia punya DSR dah burst dan lebih daripada limit yang dibenarkan. So di sini tuan-tuan puan, rumusannya adalah jangan sekali-kali langgar tiang DSR. Jangan sekali langgar kerana ia panduan kapasiti keupayaan berhutang kita setiap bulan. Yang jadikan ramai orang ada masalah kewangan the moment dia mula melanggar dinding atau tiang tersebut. Dan last sekali prinsip ketiga sharing saya malam ini iaitu tuan-tuan perempuan dalam pelaburan, bukan saja tanah lah. Belajar baru beli, bukan beli baru belajar. Apa maksud Tuan Isaac ialah, saya biasa jumpa individu dia dah beli rumah, baru dia tahu. Man, aku baru tahu man rumah apartmen ni rupanya kena bayar maintenance bulan-bulan. Man, aku baru tahu man beli rumah ni rupanya kena bayar legal fee. Apa sebab Tuan Isaac ni hantar legal fee kat saya? Contohlah kan, dia baru tahu. Maksudnya dia baru belajar benda tu selepas, Masya Allah, kau ni banyaknya. Dia marah lawyer pula tu. Dia tahu apa yang tak tahu bil saya. Dia tak tahu professionalism kerja sebalik benda tu nak bagi selesai kan. Ya takkan kita nak tunjuk ke orang kita buat kerja. Contoh kan. Kalau pomen kita di depan dia tengok kita boleh kagum dan kita bayar dia kan. Takkan lawyer dia bawa pergi apa semua pejabat tanah pergi kat bank nak tunjuk depan kita. Tak tahu dah selesai kan. Tak ada buat apa pun saya tengok. Tak tahu kena 9,000, 8,000. Asyik. So benda ni biasa berlaku dalam taktikal yang salah. Kerana apa? Dia belajar tu mahal. Yuran pembelajaran tu dia mahal kerana dia belajar selepas kesilapan. Itu kehidupan. Kita pun tuan-tuan puan, banyak ilmu-ilmu kehidupan kita belajar, kesilapannya terlalu mahal, kita kena bayar balik. Berbanding dengan ilmu yang kita belajar universiti dahulu. Kita bayar tuition fee kita dulu kan, 3,000, 4,000 satu semester kan. Tak semahal pembelajaran dalam universiti kehidupan. Alright, so sekian saja Tuan Isaac. So saya harap tuan-tuan puan okey dengan sharing saya malam ni. So dekat Facebook saya Erman Taib dan juga di Telegram channel tadi Erman Taib. Okey. Semua okey ke ni? Dia orang apa ni macam tak sedar sebenarnya dah lebih kurang 1 jam kita bersiaran secara live ni. Tuan Erman punya slide sampai 2 slide yang berbeza yang dah dikongsikan tu pun kita tak sedar kan sampai 1 jam ni. Okay, basically apa yang saya ingin rumuskan lah dengan apa yang dah dikongsikan Tuan Erman tadi. Sebenarnya itulah, sebelum kita beli rumah yang paling penting sekali kita kena check, kita kena analisa kewangan kita dulu, kemampuan kita untuk memiliki rumah tersebut. Dan macam mana yang saya dah maklumkan sebentar tadi, bila kita dah analisa kewangan kita tahu tahap kemampuan kita tu kat mana, barulah kita mencari rumah yang pada tahap kemampuan kita tu. Ini kadang-kadang biasalah Tuan Erman seorang REA mesti dah ada pengalaman anak-anak buah Tuan Erman yang mana rent yang ada sekarang ni pun banyak pengalaman. Yang mana kebanyakan daripada bakal-bakal pembeli rumah ni, dia suka tengok iklan yang ada, contohlah dalam My Property, dalam mudah.my, dia tengok rumah tu cantik, dia pun gatal pergi telefon. Tuan Erman, saya tengok rumah yang Tuan Erman iklankan ni cantik lah, boleh tak kalau kita pergi site visit? Kita pun sebagai rent ataupun sebagai REA tak naklah menghampakan harapan orang yang nak tengok ni kan. So
Bila kita bawa pergi site visit, rupa-rupanya dia tak mampu pun nak beli rumah tu kan. Dan dia tak tahu pun sebenarnya yang apa ni, benda paling utama sekali, yang paling penting sekali adalah dia kena analisa kewangan dia dulu sebelum dia berhasrat untuk membeli rumah dan contact agent untuk bawa pergi viewing dan sebagainya. Jadi itulah saya terpanggil nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, especially those yang mungkin tengah mencari rumah sekarang ni. Tak semestinya kita, contohlah macam Tuan Irman bagi contoh tadi, Sulaiman gaji lebih kurang dalam berapa, 3,500 kan. So dengan gaji yang ada tu, kita tengok DSR yang kita dah kira tadi 70%, tengok kelayakan kita untuk membeli rumah katalah lebih kurang berapa tadi, 480 kan. Ya. Lebih kurang macam tu lah. Okay? So kita sebenarnya bukannya tengok berdasarkan pada apa yang kita layak 480,000 tadi, kita terus beli rumah yang 480,000. Tidak sebenarnya. So tuan-tuan perempuan, macam yang Tuan Irman highlightkan tadi, sebenarnya kita kena tengok setakat mana kemampuan kita untuk servis kita punya loan bersama-sama juga dengan komitmen lain dan juga yang nak sara diri kita tu macam mana. Okey, kalau katalah tadi kita tengok kelayakan kita berdasarkan pengiraan DSR tadi tu boleh pergi sampai 480,000. Why not kalau katalah untuk permulaan, since kita tak pernah ada rumah, saya suka syorkan tuan-tuan perempuan yang baru nak beli rumah pertama ni, cuba cari rumah yang di bawah daripada mungkinlah 70 ataupun 60% daripada had kelayakan maksimum yang tuan-tuan perempuan boleh pinjam. Itu yang paling ideal, itu yang paling baik. Dan kalau boleh macam saya duduk di Negeri Selangor, di Negeri Selangor syarat-syarat saya rasa negeri-negeri pun lebih kurang, Johor pun lebih kurang macam tu juga. Untuk memiliki rumah kos rendah, kita tidak boleh ada rumah-rumah lain. Maknanya kita tak boleh memiliki rumah selain daripada rumah kos rendah yang pertama kali kita nak beli tadi tu. So maknanya tuan-tuan perempuan sepatutnya grab peluang. Kalau katalah belum ada rumah, nak beli rumah untuk kali pertama, sebaik-baiknya cari rumah yang syarat kos rendah tadi tu, sebab lepas kita dah beli rumah kos rendah, lepas tu kita nak beli rumah yang lebih mahal dan sebagainya, itu terpulang pada kita. Tapi rumah kos rendah ni selalunya lah saya syorkan, siapa yang belum ada rumah tu beli yang tu dulu. Beli yang tu dulu. Selagi kita layak untuk memiliki rumah kos rendah. Sebab apa? End of the day, bila kita dah ada aset, sekurang-kurangnya rumah kos rendah tadi tu kita dah jadikan aset kita. Lepas tu kalau kita nak upgrade, kalau katalah ada rezeki lepas tu nak beli rumah lebih besar, rumah yang lebih mewah dan sebagainya, kita boleh gunakan rumah kos rendah tadi tu sebagai kita punya modal. Kita boleh cairkan aset tu dan kita boleh gunakan duit yang ada tu untuk beli rumah yang lebih besar dan lebih selesa untuk kita kemudian hari nanti lah. So mungkin ada tuan-tuan perempuan yang ada pertanyaan di sini yang nak sharekan dengan Tuan Irman kita. So saya rasa Tuan Irman boleh tunggu sekejap Tuan Irman. Boleh, silakan. So kita buka sesi soal jawab. Siapa-siapa yang ada pertanyaan boleh masukkan di ruangan komen. Di samping masih lagi tagging nama kawan-kawan tu, silakan teruskan. Okey, saya nampak ada Cik Nurul kat sini. Dia bukan bagi soalan lah, tapi dia baru cerita lah. Belajar baru beli, bukan beli baru belajar. Sebab tu tekun dengar dari mula sharing ni. Alhamdulillah, terima kasih Cik Nurul. Okay. Cik Nur Zulaiha. Cik Nur ni biasa tengok live saya ni. Okay. Terima kasih Cik Nur. Okey, lain-lain. Ada soalan lain tak? Okey, ada nama. Saya sebutlah nama sikit-sikit yang dah keluar kat sini, kat skrin ni. Puan Isha ada, Syakila ada, Nur Faiza ada. Minta maaf lah kalau saya tak sempat nak jemput. Nak keluarkan nama masing-masing seseorang. Khairul Kalani ada. Ni sahabat saya ni, Tuan Khairul Kalani, lawyer ni. Okey, Puan Hana Sumayyah, penerangan yang sangat hebat dan jelas. Mantap. Wah, ini kena keluarkan ni. Terima kasih Puan Hana. Harap dapat buat next session. Okey. Tuan Rafizal. Ni pun one of the follower kita punya page juga. Okey. Thank you Tuan yang berpengalaman. Okey. Banyak nama-nama yang join kita pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Puan Maiza kita ada. Macam tak puas dengar. Sangat informatif. Terbaik. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini mungkin sahabat Tuan Irman ni. Hello Irman. This is Lorraine Ng from iProperty Johor Branch. Yes, Lorraine. Lorraine, sahabat kepada Tuan Irman kita. Okey. Puan Elin ada tulis ni, rasanya tak ada 70% tu paling max. Selalunya 60% atau 65% yang saya pernah tanya bank. Okey. So komen Tuan Irman tentang DSR ni. Mungkin Tuan Irman boleh share sikit macam mana bank kira DSR tu. Dia kalau suasana semasa ni Tuan Isaac dan juga Puan Eli,
di suasana semasa sekarang ni, measurement DSR pada mata bank dia berkait rapat dengan dua perkara ni, iaitu kadar gaji dan juga industri. Kadar gaji ni maksudnya apa? Kalau gaji dia rendah, 2,000, 3,000 ni kategori yang pada mata bank rendah lah. DSR tu dia nak bagi tinggi tu tak berapa berani. Because why? Dia punya kadar tu, kalau tengok pula tempat dia duduk, kalau dekat KL tu kita katakan 2,000 tu dia panggil sebagai kemiskinan bandar. So DSR dia bagi rendah lah, 50% to 60%. Saya setuju dengan Puan Elly. Namun the moment gaji kita tinggi 10,000 macam gaji Tuan Isaac kan, 30,000. So pada mata bank DSR dia nak bagi sampai 80% pun tak ada masalah. Kenapa? Kalau 80% dibandingkan 30,000 adalah 24,000. Untuk dia hidup bulan tersebut masih lagi ada 6,000. Pada mata bank ada masalah tak seorang individu nak hidup 6,000? Biasanya tak ada. Sebab tu satu, daripada segi kadar gaji. Yang kedua adalah industri. Sekarang ni tidak boleh tidak kita mula setuju dan melihat banyak industri yang sangat terkesan sekarang. Even cara analisa bank kepada setengah-setengah industri pun berbeza daripada dulu. Ada setengah industri, contohnya macam tourism, oil and gas. Ini adalah industri yang very lucrative tau. Maksudnya pendapatannya sangat steady dulu. Tapi the moment COVID-19 apa semua ni, pandang lihat bank terhadap industri ni dah berbeza. Kalau datang di meja bank permohonan pinjaman oleh seorang pilot dalam musim-musim sekarang ni kan, so measurement bank tu jadi macam nervous lah tengok kan, ni kalau bagi pinjam ni boleh bayar ke tak ni. Sama juga dalam industri-industri yang tertentu. Tu dua, Puan Elly, jawapan saya adalah dia akan berbanding, measurement ni berbalik pada dua, kadar gaji dan juga industri. Okey, terima kasih Tuan Rahman atas jawapan tadi tu, dan saya rasa yang Umar Romo Wolves ni, okay, with this current COVID-19 period, from your expert point of view, Rahman Taib, DSR tu bank tak bagi up ke sampai lebih more than 70%? Saya rasa Tuan Rahman dah jawab tadi, jawapan yang Tuan Rahman bagi tadi tu sentuh apa yang apa ni, Mr. ke Miss, saya tak pasti, Puan Umar Romo ni tanya kan, so lebih kurang macam tu lah kan. Dia tengok pada sektor mana kita bekerja, dia tengok pada gaji kita berapa dan sebagainya lah. So 70% tu mungkin boleh jadi lebih. Boleh jadi lebih 80% dan sebagainya lah. Okay, ada lagi soalan-soalan yang ingin ditanyakan? Sementara Tuan Erman Muallim kita masih ada lagi bersama-sama pada malam ni? Boleh. Tak ada masalah, silakan. Okay, sambil-sambil kita duk apa ni, ada satu lagi ni. Tuan Mahat Kelana, ada hikmah saya jumpa 30 ke 40 pemaju dari rumah harga 650K sampai ke 250K. Penyudahnya berbalik kepada keupayaan kewangan kita sebelum dan selepas beli. Terbaik Tuan penjelasan. Okay, alhamdulillah. Tuan Mahat ni pun terima kasih banyak-banyak selalu mengikuti rancangan live bersama-sama dengan saya. Terima kasih Tuan Mahat. Yeah. Nice. Okay. Saya harap belajar sesuatu lah tuan-tuan perempuan yang ada malam ni. Okey, link Telegram ada sekali lagi tak? Okey, saya keluarkan lagi sekali Telegram link Tuan Erman kita. Okey, link Telegram dia t.me/ermantaib. So tuan-tuan perempuan yang nak dapatkan Excel punya worksheet tadi tu boleh masuk dalam link Telegram Tuan Erman. Boleh? Sekejap lagi dah habis ni saya send dalam tu. Okey, Puan Aslinda kita ada komen kat sini, terbaik jangan sia-siakan peluang, kalau boleh beli rumah low cost dulu. Yes, betul. Kita cari apa ni, sebenarnya orang kita ni dia bila beli rumah dia terikut-ikut dengan kawan-kawan. Kawan kata macam ni, kawan kata macam tu, dan ada setengah-setengah tu mungkin terpengaruh dengan yalah lifestyle dan sebagainya, dia nak tunjukkan yang dia mampu. Tapi bagi saya sebenarnya rugi kalau kita tak gunakan peluang untuk kita beli rumah pertama tu di kalangan rumah low cost. Kita akan menyesal selepas kita dah beli rumah tu. Memang nama kita dah ada dalam rekod macam di Selangor ni ada Lembaga Perumahan Tanah Selangor kan. So dah ada dalam rekod LPHS tu, kita tak boleh dah nak beli rumah kos rendah selepas kita dah ada rumah lain kan. So itu sebenarnya saranan saya, kalau boleh mulakan dengan rumah low cost tu, itu yang lebih baik lah. Okey, Puan Nur Zunaida ada tanya kat sini. Waalaikumsalam, adakah bagus untuk kita ambil loan untuk overlap loan yang lama dengan interest yang lebih tinggi dari loan sebelum, tapi saya rugi tahun bayaran? Okey, so macam mana komen Tuan Emma? Mungkin ini Tuan Zaidi Ismail yang lebih bagus untuk share dia punya ni kan.
Ini Puan Nur Zunaida, adakah bagus untuk kita ambil loan untuk overlap loan yang lama dengan interest yang lebih tinggi dari loan sebelum? Soalan saya, kenapa kita ambil satu hutang yang besar lagi dia punya interest berbanding dengan interest yang lama? Soalan saya lah. Ya, maksudnya apa matlamat yang dicapai? Kalau Tuan Zaidi sebagai muallim kewangan saya pun, dia selalu mulakan soalan dengan apa nak capai. Dia tidak ada platform yang betul salah. Tactical, ini adalah tactical kewangan kita panggil ya, iaitu Puan Nur Zunaida, dia ambil satu loan untuk overlap loan yang lama. Tujuannya apa? Itu kata tu, kalau tujuannya kena dengan tactical tersebut, saya boleh kata ya. Tapi ini biasa orang buat Tuan Isaac adalah orang yang ada 5-6 hutang, tapi dia ambil satu hutang untuk tutup 5-6 ni, yang mana daripada asal 5-6 ni kalau gabungkan mungkin dia kena bayar 1,500. Dia ambil satu personal loan, tutup semua, dia mungkin kena bayar 1,000. Betul, daripada pandangan dia, dia jimat 500 bulan. Yang asal 5 hutang, dia bayar 1,500. So sekarang ni dia ambil satu hutang, overlap semua, tutup, diam-diam semua, sebulan bayar 1,000. So matlamatnya apa? Kalau saya tanya, matlamat awak buat ni apa? Saya nak kurangkan bebanan bayaran bulanan. Saya kata fantastic, cantik strategi awak ni. Betul, maksudnya dalam kewangan tak ada betul salah. As long as kena dengan objektif yang nak capai. Tapi kalau individu ini, soalan saya ialah, apa matlamat awak? Matlamat saya supaya hutang saya cepat habis. Jawapannya salah. Kerana apa? Taktik tu dah salah dengan matlamat. Kerana apa? Hutang yang asal berada dalam hutang-hutang ataupun hamba-hamba yang kecil, kan maksudnya yang kita boleh bulan-bulan, yang kita boleh handle dia satu persatu. Sekarang ni kita dah gabung dia jadi satu bala yang besar. Maksudnya bala tentera yang besar, batu yang besar. Kalau Tuan Zaidi dia suka gunakan daripada hasilnya batu-batu yang kecil, kita boleh pecahkan pelan-pelan satu-satu. Tapi kita dah gabungkan dia dah jadi satu batu yang terlalu power. Kita terpaksa pegang dia selama tahun-tahun yang sampai selesai benda tu. Faham tak kan? Maksudnya kalau objektif nak selesai hutang cepat, tak cantik. Tapi kalau objektif untuk kurangkan bebanan hutang bulanan, cantik. Faham tak? So Puan Nur Zunaida, jawapannya betul salah berbalik kepada apa nak capai daripada taktikal kewangan tersebut. Okey, terima kasih Tuan Nirman. Puan Zunaida ni ada betulkan sikit ni, yang overlap loan interest lebih rendah dari loan lama saya. Oh, okey. Ya. So jawapan tadi tu, sebab tu dia punya soalan tu saya agak curious, kenapa excited ambil loan interest ni? Okey tuan-tuan, dalam hutang ni, dalam dunia kita berhutang ni, okey, hutang kita ni asalnya adalah hutang pokok. Itu je niat kita sebenarnya nak pinjam. Kalau beli rumah, niat saya nak pinjam 400,000, pasal apa? Bantulah saya nak beli rumah ni. Sama juga personal loan sebagainya. Tapi yang sering menjadi bebanan tersebut adalah apa yang digandingkan dengan hutang tersebut, yang dinamakan sebagai interest. So the moment interest ni apa tuan-tuan puan? Kita sebutkan sebagai cost of financing. Maksudnya kalau kita ada peluang untuk kurangkan bebanan interest, maksudnya gandingan yang ada tu, contoh saya dengan bank A, bank hijau ni asalnya pokok saya 100,000, interest tahunan 5%. Tapi datang bank B, bank kuning kata, saya belilah hutang pokok awak tu tapi awak bayar kat saya pada 2% saja. Bank B dia beli daripada bank A bukan hutang sekali dengan interest, dia beli pokok saja. Maka bank A dah tutup, tinggallah bank B yang kita serve bank B hutang pokok campur interest yang baru pada kadar 2%. Sudah tentu dia akan membawa perubahan kepada installment bulanan kita. Maka taktik ni biasa. Ini namakan sebagai overlap, debt conversion, debt transfer, sebagainya lah. Ini semua dalam ubat-ubat kewangan tadilah Tuan Isaac yang saya sebutkan tu. Alright? Okay, kita tengok komen-komen yang masuk sekejap ni. Tuan Saharizan, ni sahabat IQI di Kuantan kita ni kan. Tuan Saha kita ada, Tuan Rafizal, ni IQI Melaka pula ni. Oh, dia nak jemput Tuan Nirman datang Melaka pula ni. Boleh, tak perlu. Mungkin dia nak belanja Tuan Nirman makan asam pedas ke, tak tahu lah tu. Boleh. Kalau belanja makan tak apa, boleh merentas kita pergi. Saya pergi dengan Tuan Isaac lah, Tuan Isaac sahabat saya. Okey, Puan Syakila ada tanya soalan ni. Tuan, adakah sekarang best time beli rumah atau kita wait hingga hujung tahun nanti? Silakan Tuan Nirman. Puan Syakila, soalan ni cukup fantastik dan cukup menarik bertahun-tahun. Soalannya, jawapannya ialah ini. Membeli rumah ni dia tidak follow timing masa. Beli rumah, jawapannya bila? Bila jumpa deal yang sesuai. Dia boleh timbul dalam macam-macam suasana ekonomi. Di waktu ekonomi jatuh, dia boleh timbul. Kita soalannya kena cari.
Apa maksud saya deal yang sesuai? Iaitu deal yang satunya sesuai dengan kewangan kita dan deal tersebut is the best deal kita boleh dapat. Sebagai contoh kita dapat satu deal yang rumah tersebut harga 500,000 tapi kita jumpa satu desperate owner nak jual 300,000. Adakah kita bagi tahu pada diri tunggulah sampai tahun depan waktu ekonomi lagi teruk, sudah tentu dia turun harga lagi. Tak sempat tunggu besok orang lain dah beli. Why? Deal tersebut bukan something yang selalu timbul. So Puan Shakila jawapannya ialah bukan waktu yang penentuan, iaitu bila jumpa deal yang menarik, jalan terus Puan Shakila. Tak payah tunggu dah. Tak payah tunggu, bukan. Saya pernah jumpa tau Tuan Isaac kan. Satu klien saya ni, dia nak beli satu rumah ni di Shah Alam. Dia dah berkenan sangat dah. Wife dia sampai ngigau-ngigau lah tinggal kat rumah tu kan. Harganya 700,000. So dia tanya pendapat saya, Man, kalau saya tunggu hujung tahun, rasa-rasa owner ni turun harga tak? Saya kata balik pada dia, rasa-rasa hujung tahun ekonomi dia teruk tak? Itu soalannya. Macam mana kita nak tahu owner tu akan turun ke tak kan? So kalau bukan dia seorang yang aim nak beli rumah tu, orang lain mungkin ada yang nak beli. Dia eagle in the sky, banyak lagi orang lain perhati dengan fully furnishednya, dengan menghadap bukitnya dekat masjid. Tuan dah kena kriteria tu, jalan bismillah. Tuan mampu tak bayar bulan-bulan? Itulah matlamatnya, dah capai pun. Kononnya mana tahu hujung tahun dia turun sikit 6,5. Tuan tak sempat tunggu hujung tahun, bulan depan dah jual lah rumah tu. Nak cari deal macam tu lagi belum tentu boleh dapat dalam masa terdekat. So kita cerita pasal deal ni, saya nak buat iklan sikit lah. Johor Land sekarang ni tengah buat promosi Ideal. Promosi Ideal, jadi tuan-tuan perempuan boleh tengok di Facebook page Facebook page Johor Land, dan juga boleh tengok di ruangan komen ada dimasukkan berkenaan dengan package yang ditawarkan melalui Ideal tadi lah, oleh pihak Johor Land sendiri. So itu iklan sekejap. Okey, ada soalan daripada Tuan Mok Sartanah ni, apakah kiraan yang ideal untuk kiraan DSR? Okey, kerana kiraan setiap bank tidak sama, sorry newbie. So saya rasa mungkin yang Tuan Rahman jawab tadi tu, kebiasaannya yang kita ambil tu lebih kurang 70 lah kan, 70% lah kan. Panduannya biasanya dia tengok, itu kata dia ada tangga dia, ada scale dia. Kalau pendapatan 2,000 ke bawah, biasanya dia tidak optimis, bank akan bagi 60% saja. Because 60% daripada 2,000 dah 1,200. Kita bayangkan seorang individu yang bulanan dia bayar 1,200. Lebihan 800 tu dia nak makan, 800 tu nak buat isi minyak, 800 tu lah nak bagi mak ayah, sebagainya kan. So dia tak boleh pergi sampai 70%. Panduannya apa Mox? Iaitu berbalik kepada kadar gaji dan juga industri. Okay. So next ni daripada Puan Nur Azhar. Okay, saya ada 2 unit rumah. Saya rasa kewangan saya dah mula tercedera. So sesuai ke saya nak jual salah satu ataupun saya sewakan tapi kurang 100 dari bank komitmen? Saya rasa mungkin nak jawab soalan Puan Nur Azhar ni, Puan Nur Azhar kena tengok dari segi kewangan tu. Bila Puan Nur Azhar rasa berat, sekarang ni memang kebanyakan orang dia menghadapi masalah sebab dia mungkinlah gaji kena potong ataupun kena berhenti kerja dan sebagainya. Jadi bila dia ada terlalu banyak komitmen, dia tak tahu mana satu yang nak dilepaskan dulu. Okey, untuk menjawab soalan Puan Nur Azhar ni, saya rasa sebaik-baiknya Puan Nur Azhar kena tengok komitmen mana yang rasa yang paling mudah untuk dicairkan. Sebab rumah ni kalau kita nak cairkan, kalau katalah dengan pasaran yang ada sekarang ni, berkemungkinan lah kita nak dapat harga yang kita nak tu agak susah sikit. Jadi adakah kita sanggup untuk melepaskan rumah tersebut pada harga yang kurang menarik lah kan. Kalau kata kita masih lagi boleh pegang aset tersebut ataupun kita boleh masih mengekalkan 2 rumah tadi tu, cuma kita terpaksa sacrifice dari segi sewaan yang kita terpaksa kurangkan, saya rasa better Puan simpan dan kekalkan rumah yang ada. Tapi kalau misalnya kata Puan dah rasa memang berat sangat, nak continue nak bayar dua-dua, so kena lepaskan mana yang paling mudah untuk dilepaskan, cairkan yang tu dulu. Dan kalau misalnya kata nak dapat harga yang Puan nak tu susah nak dapat, jadi terpaksalah lepaskan pada harga yang mengikut market yang ada sekarang lah. Itu mungkin Tuan Aiman ada jawapan lain yang mungkin boleh bantu Puan Razak kat situ. Yalah Puan Nur Azhar, jawapannya adalah Puan somehow kita Tuan Isaac kadang-kadang dalam live ni kita tahu ubatnya apa tau, cumanya kita nak dengar pandangan doktor kedua macam tu lah, second opinion kan, betul tak ubat saya ambil ni, macam tu je pun. Puan Nur Azhar, dalam taktikal kewangan asalkan objektifnya capai, sesuai apa-apa Puan Nur Azhar apa nak capai.
Sekarang ni kewangan saya cedera, saya perlu selamatkan kewangan saya. So taktiknya liquidate satu rumah ni. Jawapannya tak ada masalah kerana dia bukannya pengakhiran kehidupan. Kita jual kerana keadaan semasa. Dapat margin tu, jual, gunakan khidmat Tuan Isaac, selesai apa semua. So dapat margin tersebut gunakan untuk pasal keadaan semasa. Besok-besok ekonomi dah stabil, ekonomi keluarga kita dah stabil, beli je lah yang baru. Faham tak kan? Dia bukan satu sentimen yang oh sayanglah tak dapat lagi rumah macam ni. Siapa kata lepas ni kita ada duit, kita beli je lah yang lain. Faham tak kan? Kalau semasa boleh bertahan, so jawapannya Puan Norazah sudah tentu bertahanlah dengan semasa. Namun, kalau bertahan tu sampai peringkat kita dapur tak, orang kata apa, tak berasap apa semua, dan apa tujuannya? Kan, bertahan sampai sanggup lah top up apa semua, keluarga tak bahagia. Dan salah lah kita lihat kehidupan begitu kan. Boleh. Salah satu yang kita boleh cadangkan kat situ biasanya refinance. Okay, kalau berbalik pada Norazah tadi, iaitu bincang dengan bank, refinance balik hutang itu supaya melegakan dia punya bayaran bulanan. Sudah tentu Puan Norazah sudah bayar beberapa tahun, sudah kurang sikit dia punya prinsipal tu. Bila refinance balik dengan market value semasa, kan, kita tengoklah nak cashback ke, nak ambil duit daripada sini ataupun tidak kan. Tapi nak beritahu kat bank yang boleh tak saya refinance dan legakan bulanan. Boleh, tak ada masalah. Kadang-kadang tak perlu refinance pun, minta bank stretch saja balik. Hutang yang asal tinggal 10 tahun, kita stretch balik jadi 30 tahun. Hutang baki hutang tu baki hutang saya tinggal 1,000. Saya tak ambil refinance supaya saya dapat dia, boleh tak? Saya nak minta dia stretch kan. Hutang yang sama, pokok yang sama, cuma dikuruskan sikit. So lega lah, tak perlulah jual. So bayaran bulanan tu boleh kurangkan lagi kan? Objektifnya apa? Pasal tercedera, bulanan kita cedera. Jadi tak adalah cepat-cepat terus jual. Tak, tidak bukan begitu. So bawa lah berbincang dengan pihak bank Puan Norazah Boleh. Tuan Mahat Kelana ada tanya lagi ni, Tuan, melihat sektor kerajaan macam mana? Pihak bank dalam situasi keadaan ekonomi sekarang hingga 5 tahun ke depan, adakah mereka percaya sektor kerajaan ni kukuh? Saya mengambil kata Tuan tadi, bank tengok sektor mana seorang individu tu bekerja walaupun gajinya besar. Mohon pandangan. Silakan Tuan. Ya. Dia macam mana pun Mahat Kelana, ini jawapan saya sebagai individu pandangan walaupun keadaan politik berkacau ke, bertukar ke sebagainya, kerajaan is kerajaan. Because mereka bermula sebagai orang yang bekerja daripada bawah, naik peringkat gaji apa semua, mereka adalah sektor kerajaan yang bekerja walau siapa pun politik yang memerintah. Jadi pada mata bank, sektor kerajaan adalah satu, kalau dalam mata bank tu itu adalah ranking nombor 1. Sebab tu kalau Tuan Isaac perasan, orang kerajaan senang dapat personal loan, senang dapat loan-loan yang daripada koperasi sebagainya. Pasal apa? Steadynya dia punya pekerjaan tersebut. Tapi yang banyak mempunyai masalah kewangan, kebanyakannya kalau kita lihat kajian banyak daripada sektor tersebut lah. Kerana apa? Kerana kemudahan fasiliti tersebut. Rasa-rasa tak ada duit, buat personal loan. Rasa-rasa tak ada duit, buat bank rakyat. Macam itulah kan. So at the end tak tahu yang bayar hutang bulan-bulan cukup-cukup je dengan gaji yang ada. Tu sebab tu yang jadi tu. So jangan bimbang kalau Tuan Mahat Kelana berada dalam sektor kerajaan, dan insyaAllah pada mata bank, siapa pun kerajaannya asalkan kita bekerja. Melainkan kita bukan yang bekerja lah. Kita lantikan politik sebagainya. Itu something yang berbeza lah. Saya harap penjelasan daripada Tuan Eman tadi boleh menjawab soalan Tuan Mahat. Kita ambil soalan ini yang second last Tuan Muhammad Kamil. Saya NCC dengan Tuan Eman. Oh, ni anak murid Tuan Eman ni masuk NCC. Tak kering gusi. Berdasarkan situasi semasa, adakah industri ataupun sektor kerja perkara pertama yang dilihat oleh bank dan salary not a main point? Mohon pandangan. Itu subjektif Tuan Kamil. Maksudnya something yang asasnya bank, asasnya dia akan lihat kepada 3C ni tau. Dia banyak C, saya bagi yang 3 ni je lah. Yang pertamanya capacity. Apa maksud capacity? Iaitu dia ni pendapatan sebagai seorang pendapatan bekerja ke ataupun pendapatan bisnes. Kalau dia bekerja, industri apa? Kalau dia bisnes, nature bisnesnya apa? Itu dalam C yang pertama, capacity. C yang kedua, consistency. Kalau dia kata bekerja, mai sini tengok income 3 bulan dia steady ke tak? Mana reflectnya kepada bank statement? Sebab tu bank request bank statement 3 bulan dan juga pengesahan majikan dan sebagainya. Untuk buktikan C yang kedua, konsistensi. Kalau dia ni orang bisnes, macam kita Tuan Isaac kan orang bisnes, awak buat bisnes bagi saya 6 bulan. Saya nak tengok trend 6 bulan awak. Bagaimana awak punya pendapatan dalam bentuk 6 bulan ini kan. So dekat situ dia akan buat average measurement daripada situ. So di sini apa Tuan Kamil, kalau dilihatkan adakah dia bermula dengan industri ataupun bermula dengan kadar gaji, dia bermula dengan CC tadi tu. Dia start dengan C, kemudian adalah panduan-panduan dia yang lain.
Dia tak Okay. semestinya Tuan Kamil, orang datang yang datang ulu tu pilot, tak semestinya dia tak ambil, because why, ada pilot yang bersifat logistik. Sekarang ni logistik jalan je, yang bekerja pilot yang jaga logistik yang buat pengantaran barang keluar import ekspor mesti jalan. So adakah maksudnya semua pilot punya permohonan tak boleh? Jawapannya tidak. Okay. So clear Tuan Kamil Terima kasih Tuan Irman atas jawapan tu tadi. Okay, last question yang saya nak ambil ni last question. Sekejap saya tengok, saya turun ke bawah sikit kalau ada lagi ni. Okay. Saya pilih soalan daripada Tuan Muhammad Ayed ke sini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Zaman-zaman pandemik dengan ekonomi yang tak menentu ni, ada sebarang risiko ke jika mahu membeli rumah undercon? Risiko terbengkalai atau beli je rumah subsil yang sedia ada depan mata. Okay. Mohon pandangan Tuan Irman. Okay, Tuan Muhammad Ayed, ini saya sekali lagi on my personal point of view. Sekarang ni kalau dari segi kekuatan ekonomi semasa, yang paling menarik sekarang ni adalah membeli rumah undercon. Kerana apa? Industri lelong dan subsil sekarang ni sedang diancam dengan masalah masa. Kerana PKP, pejabat tanah tutup, PKPB dan sebagainya kan, limitation dekat bahagian pengurusan masa tersebut. So menjadikan risikonya besar. Kalau main lelong pada suasana semasa, kalau dia pasal lelong ni dia berkait rapat dengan disiplin masa, ada 90 hari, ada 120 hari. Wajib memenuhi untuk bayar balik baki bayaran. So kita dah masuk reserve 10%, 50,000 sebagai contoh, kita bid rumah 500,000 kan. The moment kita telefon bank kata minta maaf lah sekarang ni PKP, pejabat tanah dia gunakan sistem giliran nombor, smart box sebagainya. So adakah kita nak guna alasan tersebut kepada bank? Jawapannya tidak. Sebab tu sekarang ni kalau dilihatkan pada kajian saya, yang tengah naik dan sesuai dalam respon kepada pelabur adalah new development. Kerana apa? Entry costnya yang rendah, RM500, RM1,000 dan sebagainya kan. Kemudian dia dalam progres yang mana kebanyakannya selalunya absorb dalam loan kita. Jadi kita punya entry pelaburan tersebut rendah. Satu. Yang keduanya, kalau kebimbangan terbengkalai apa semua, ini akan berbalik kepada reputasi developer tersebut. Antara panduan kami sebagai investor, Tuan Isaac kan, iaitu developer tersebut salah satu kami punya measurement adalah kalau dia tersenarai insya-Allah okey. Maksudnya dia tersenarai dalam bursa, kan, sebagai contoh Johor Land Berhad dan sebagainya kan, maksudnya dia backup yang something strong lah. Lagi-lagi kalau developer yang backup by state government, so something yang kalau di Selangor kita sebutkan sebagai PKNS. So macam mana pun dia akan bagi selesai lah because dia backup by the state government. Cuma kebimbangan kena tengok lah kalau developer kecil, tidak kata semua, yang kita tengok reputasi dia memang apa dia buat pun semua terbengkalai. Janganlah kita cek pasal untuk cuba salah satu projek dia. Alright? Okay, saya nak tambah sikit lah yang Tuan Irman kongsikan tadi tu. Mungkin Tuan Muhammad Ayed boleh tengok juga di pasaran primer tu rumah-rumah yang overhang. Rumah-rumah yang overhang ni biasanya yang developer dah siap. So kalau kita risau takut rumah tu terbengkalai dan sebagainya, kita tak perlu risau sebab rumah tu memang dah siap pun. Cuma rumah tu tak terjual, tak habis dijual. Sekarang ni kalau ikutkan ada pula konsep RTO, rent to own. Rent to own scheme yang mana kebanyakan developer yang besar-besar ada menjalankan skim rent to own yang mana kita boleh sewa dulu rumah tersebut daripada pemaju. Kalau kita nak beli tu, kita boleh decide selepas kita dah menyewa rumah tersebut, mungkin dalam tempoh setahun, kita dah rasa selesa, kita rasa okey tinggal kat kawasan tu, baru kita teruskan dengan pembelian rumah tersebut. Okay, jadi mungkin Tuan Ayed boleh tengok dalam sektor primer tu tadi tu, di pasaran primer ada rumah-rumah yang overhang dan kita boleh beli terus tanpa risau tentang masalah projek terbengkalai dan sebagainya. Okey, so saya harap saya dengan Tuan Irman dah menjawab apa yang tuan-tuan perempuan tanyakan tadi. Saya minta maaf saya tak boleh nak pilih semua soalan yang ada. Saya minta maaf banyak-banyak sebab kita ada kekangan masa di sini dah 1 jam 30 minit dah kita bersiaran secara live. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Irman atas kesudian Tuan Irman untuk bersama-sama dengan kita pada malam ni. Apa yang Tuan Irman dah kongsikan tadi tu, saya mohon dihalalkanlah apa yang telah disampaikan tadi tu. Semoga memberi manfaat kepada semua. Dan jangan lupa saya keluarkan lagi sekali Tuan Irman punya Telegram. Okay, siapa-siapa yang nak dapatkan Excel punya worksheet ni boleh masuk ke Telegram Tuan Irman. InsyaAllah kita boleh isi sendiri dan kita boleh tengok lah, kita boleh check kita punya financial analysis tu macam mana, sama ada kita tengah tenat ke
kita tengah nazak ke, kita kena apa ni check sendirilah so apa ni selagi mana kita tak buat benda tu, selagi itulah kita ingat kita ni dah selesa. Padahal net worth kita tu baru tantang tinggal RM10 je kan. Tu yang kita nak gitu Okay, so itu sajalah untuk perkongsian pada malam ni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya, muallim saya Tuan Herman Taib atas kesudian bersama-sama kita pada malam ni. Saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada pihak Johor Land Berhad atas kesudian menjemput saya bersiaran secara live sekali lagi bersama-sama dengan Johor Land pada malam ni. Dan saya mengharapkan agar apa yang telah dikongsikan tadi tu tuan-tuan puan bolehlah ambil, kalau tak banyak ambillah sikit. Kalau dapat lagi banyak lagi bagus. Dan apa yang dah orang kata apa tanya soalan tu, kalau misalnya kata ada jawapan yang kurang memberangsangkan ataupun tak begitu menjawab soalan tu tuan-puan, ataupun apa yang diterangkan oleh apa ni kami berdua malam ni kurang jelas tu, saya minta maaf lah. So kita ni manusia biasa, mungkin ada kelemahan dan kekurangan masing-masing lah. Okay, so itu sajalah daripada kami untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.